Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak ni suara ni? Di bawah sikit ni. Bismillah. Okey, cukup kuat suara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kena rapat sikit kan? Bismillah. Okey. Rasa macam apa bila ada kamera depan ni banyak kan, rasa macam PC Perdana Menteri pula rasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini, hari Sabtu. Alhamdulillah, bangun tidur pagi ni rasa tak sabar nak jumpa dengan jemaah Surau Darun Najah. Masya Allah. Ada yang tanya kat saya, siapa tadi tanya kat saya, Kak siapa tadi? Kak apa namanya? Kak Mazna. Kak Mazna kata, bila due? Dah keluar dah baby. Alhamdulillah, gitu saya dah tahu dalam 7 bulan kot macam tu ya. Alhamdulillah, dah bersalin dah saya dapat baby girl. Dan syukur segalanya daripada Allah, semua dipermudahkan, mungkin berkat doa jemaah-jemaah Surau Darun Najah, insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita menamatkan persoalan kita siapa akan jadi PM. Jadi dah lega dah lah sekurang-kurangnya. Waktu diisytiharkan kita ada PM je, terus pasaran saham terus naik. Dia berkait langsung dengan ekonomi, kestabilan. Tak ada Perdana Menteri kan, orang pun takut nak invest. Dan Alhamdulillah kita doa semoga apa yang ada pada hari ini semuanya Allah pelihara, tak ada tempat lain lah kita nak mengadu, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, negara kita, semuanya kepada Allah lah tempat kita memohon segala sesuatu. Dan insya-Allah kerana kestabilan itu, kita pun hari ini bolehlah kita bersama-sama untuk kita meneruskan untuk kali kedua kuliah duha kita untuk muslimat, yang mana kita mengambil kesinambungan daripada tajuk hari itu, iaitu tentang tahsin salah. So ibu-ibu kalau ada soalan, insya-Allah kita akan buka mungkin lebih kurang 9 suku. 9 suku nanti kita buka. Kalau ada persoalan kita akan cuba sama-sama bincang. Kalau saya tak dapat jawab, ustaz ada kat luar sana, ataupun kita akan rujuk semula lah kemudian. Baik, untuk tajuk sebagai suatu pengisian sedikit sebelum kita buka soalan, iaitu ada saya nak kongsikan antara kesalahan-kesalahan lah yang biasa dia dilakukan oleh wanita, ataupun dalam solat wanita ini kita letakkan sebagai 10 kesalahan yang biasa dilakukan dalam solat wanita. Okey. Sebelum daripada itu, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, solat ini adalah sesuatu yang ibadah yang special lah, berlainan, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain masing-masing ada kelebihannya, ada hikmah yang tersirat daripada setiap ibadah. Tapi specialnya salat ini, antara lainnya ibu-ibu kita boleh tengok, salat ini
bukannya Allah bagi melalui perintah malaikat Jibril, tapi Allah jemput Nabi untuk naik ke langit sewaktu peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Maksudnya Allah bagi direct. Allah bagi tak ada perantaraan malaikat Jibril, tapi Allah bagi dengan menjemput Nabi daripada Mekah sampailah kepada Baitul Maqdis, kemudian naik pula ke langit, setiap lapisan langit, dan akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk difardukan ibadah salat. Maka suatu falsafahnya antaranya, kita sebenarnya apabila kita salat, kita sedang berjumpa dengan Allah. Bagaimana Nabi nak dapat perintah salat, Nabi jumpa dengan Allah, Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita, seolah-olah kita sedang bertemu, berjumpa dengan Allah. Dan sebab itu dalam salat kita ada dia punya protokol dia, ada dia punya adabnya. Kalau tak ada adab, maka itu suatu yang kita katakan tak beradab lah. Kalau kita berjumpa dengan pemimpin dalam keadaan tak ada norma-norma yang tertentu, ada adab yang tertentu. Jadi kita nak jumpa dengan Allah penuh dengan adab dan tata tusilanya. Sebab itu ada di sana para ulama fiqh susunkan ada benda yang kita lazim ataupun wajib buat, ada benda yang kita disunatkan untuk buat, ada benda yang jangan buat. Kalau kita jumpa dengan pemimpin, tiba-tiba kita kentut depan dia, rasanya kan, dia nak bagi pun rasa nak kabulkan apa yang kita cakap ataupun permintaan kita pun rasanya dia ni tak beradab kan. So ada halangan-halangan tertentu. Maka itulah antara perkara yang kita belajar dalam solat, tata cara adab kita untuk kita meminta. As-salah adalah maksudnya doa. Kita dah bincang hari tu. Solat ini maksudnya kita minta. Doa iaitu kita memohon pada Allah. Jadi bila kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada tata cara, tata tusilannya. Antaranya ibu-ibu yang biasa kita lihat di kalangan masyarakat kita ataupun masyarakat luar sana, yang mana kesalahan pertamalah yang biasa wanita lakukan di dalam solat ialah solat di atas telekung ataupun sujud di atas telekung yang dipakai. Ini kesalahan pertama. Kita solat dan kita ada pakaian. Pakaian itu apa? Pakaian itu apa yang bersama dengan kita sewaktu kita berdiri, dan dia akan tunduk sewaktu kita tunduk. Kalau kita dah letak sufrah ataupun macam orang lelaki kan dia ada ridak. Dia ada ridak dan ridak tu dia letak bawah siap-siap. Ini kita panggil pakaian tak? Taklah. Sebab apa? Dia memang kita dah letak. Itu kita panggil lapik. So kita letak bawah, kata sejadah kita, ataupun kita ambil sejadah lagi satu yang kecil kan, letak bawah, itu kita panggil lapik, tak ada masalah. Tapi yang kita bawa bersama sewaktu kita berdiri, itu kita sebut sebagai pakaian solat. Tak kisahlah pakaian solat tu apa-apa nama sekalipun, telekung ke, mukina ke, ataupun baju kita yang kita bawa ke solat, tudung kita yang kita bawa solat, itu disebut pakaian. Dan pakaian ini tidak boleh menutup ataupun menghalang kita punya dahi untuk bertemu dengan tanah ataupun bertemu dengan bumi. Sama ada lapik tersebut, ada sejadah ataupun ada lapik kain putih dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi jangan solat di atas telekung. Kadang-kadang ada yang siap memang ditebarkan tebarkan telekung tu. Macam mana ni ustazah? Jadi solatnya kalaulah penuh, dia memang tak ada langsung, tak jumpa langsung kita punya dahi dengan tanah, boleh jadi solat itu tidak sah. Dalam sujud kita ada 7 anggota. Anggota pertama ialah dahi. Anggota kedua ialah 2 tangan, telapak tangan kanan dan kiri. Anggota ketiga ataupun 1, 2, 3, 4, 5 iaitu kedua lutut kita. Lutut kanan dan lutut kiri. Dan ada lagi 2 iaitu
telapak ataupun kita kata ibu jari kaki kita, ya. Sebab tu ibu jari kaki kita sewaktu kita sujud dia kena apa kita panggil? Bengkok ataupun tegakkan, ya. Sebab yang menjadi rukunnya ataupun anggota sujudnya adalah ibu jari kaki. So nama dia ibu jari kaki, kanan dan kiri ialah anggota sujud. Okey, so jadi bila dengan 7 anggota ini, antara yang menjadi syarat ialah dahi itu mesti terbuka. Dahi itu mesti tidak dihalangi, paling kurang 1/3 ataupun kita kata nak kata suku ke 1/3 ni. Lebih lah kot. Lebih 1/3. So tengok pada keluasan dahi kita tu, ada orang ada anak rambut banyak kan. So kalau dahinya sempit, maka sempitlah 1/3 tu. Kalau dahinya luas macam biasa, so luaslah 1/3. Sama je orang perempuan dengan orang lelaki. Orang lelaki biasa masalahnya pada rambut kalau dia tak pakai kupiah. Bila dia tak pakai kupiah, rambutnya mungkin panjang kan. Al-maklumlah kan, tengok K-pop. Jadi tiru jugalah dia punya style rambut. Bila sembahyang tu sujud atas rambut tak boleh. Tu orang lelaki. Sebab tu sunat kalau kita nak sembahyang, untuk orang lelaki pakai songkok. Sebab dia akan apa? Okey, dia kontrol dah. Kat sini dah tak ada penghalang. Orang perempuan dah elok dah kita punya anak rambut. Kan kita ada anak rambut pula. Kita ada anak tudung. Dah tutup dah kita punya rambut kita. Dahi kita terbuka tapi telekung pula kita letakkan sebagai suatu penghalang untuk kita mendapat sujud yang sempurna. Ini yang pertama yang banyak berlaku, dan sebab itu ilmu dengan amal didahului ilmu dahulu, kemudian baru amal. Jadi ibadah kita tu biar betul lah, biar sahih, tak adalah kita tunggang terbalik lepas tu rugi. Na'udzubillah min zalik. Baik, itu nombor 1. Nombor 2, nombor 2, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang biasa orang perempuan ni dia akan melakukan perkara ini, iaitu bersegera di dalam menunaikan ataupun terlalu laju, bukan segera, terlalu laju di dalam menunaikan solat. Satu, dia laju, lepas tu yang kedua solatnya lambat. Sebab apa? Banyak cerita kat rumah tu kan. Pinggan tunggu, mari. Apa lagi? Dapur tunggu kan. Orang sana nak dibersihkan, sini nak dibersihkan. Jadi kita ni banyak tugasan. Lagi-lagi macam saya dengan baby kecil kan. Waktu kita duduk sebelah dia, senyaplah dia. Waktu kita solat tu barulah dia buka mulut kan. Dia nak kita sebelah dia. So jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, terlalu laju di dalam solat akan menyebabkan solat kita boleh jadi tak sah. Boleh jadi batal. Sebab apa ustazah? Itu kan tanggungjawab kita. Ya, tanggungjawab rumah itu dia tak sama macam tanggungjawab kita solat. Solat ni adakah dia terluput kerana tanggungjawab kita memasak? Tak kan ibu-ibu? Adakah solat kita ini jadi, tak apalah kan, saya ni tengah buat ibadah juga ni kan, membersihkan rumah, bagi anak makan, ibadah juga. Dia tidak meluputkan apa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Orang lelaki dan orang perempuan pada hukumnya sama. Iaitu apa? Apabila sahaja azan, kan, sesungguhnya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya bila azan sahaja, tiba sahaja waktu solat, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, maka ke atas mukminin, ke atas orang mukmin itu ditetapkan mengikut waktu tersebut. So panggilan dapur, panggilan ikan kering, panggilan mesin basuh, tek kadang mesin basuh kita panggil kita kan, nak suruh kita tekan dan sebagainya. Panggilan Allah itu lebih besar. Jadi orang wanita, suri rumah, apa sahaja tugasan kita letaklah keutamaan itu adalah panggilan Allah. Bila kita settlekan panggilan Allah, panggilan rumah tadi tu akan jadi sangat smooth. Betul tak ibu-ibu? Pernah tak kita buat kerja rumah,
Buat kerja rumah, sebab apa rasa macam banyak sangat kerja, solat kita kemudiankan, dan akhirnya kerja rumah tak settle, solat lambat. Selalu, sebab apa kerja banyak kan. Tapi apabila kita, tak apa, tinggal dulu. Kita pergi solat dulu. So kita letak masa kita tu, susun masa kita mengikut kepada azan, mengikut kepada waktu solat. Kalau nak makan tengah hari, kita nak makan pukul berapa? Orang dulu ibu-ibu tak ada makan lepas zuhur, betul tak? Makan tengah hari. Orang dulu dia makan tengah hari pukul 12.30. Kalau duduk hospital kan, duduk ward, mana ada makan pukul 1.30. Sebab pukul 1.30 tu dah waktu untuk rehat dah. Waktu untuk apa? Lepas solat dan rehat. Waktu makan ialah waktu makan tengah hari, biasanya pukul 12. 12.30. Maka jadi settle dah urusan perut kita, kemudian kita solat. Susun waktu kita. Di rumah kita, waktu umat Islam ini, dia akan tengok pada jadual kita di rumah. Tidurnya pukul berapa? Kalau tidur kita bercelaru, ikutlah. Kalau ngantuk tidur, kalau tak ngantuk tak tidur kan. Kenapa mengadap telefon dia? Tak ngantuk, nak buat macam mana? Tapi masalah dia esok pagi kan. Dia pukul 4 tu mulalah datang kan. Ui, ngantuk sangat tu. Maka subuh pun dah habis, terlepas. Ini orang yang tak susun masa. Sedangkan as-salah itu, dia bukannya datang dengan waktu kita, tapi ikut waktu Allah. Bila yang Allah wajibkan, tunaikan salat, bersegeralah menunaikan salat. Ini nombor 2. Bila terlalu laju ataupun lambat, boleh menjadikan terluput terus waktu salat. Dan kalau terlalu laju dalam kita menunaikan salat, kita akan terluput satu rukun yang namanya rukun tamakninah. Tamakninah iaitu rukun. Dia bukan perkara sunat. Kita berhenti seketika sewaktu apa? Sewaktu rukuk. Berhenti seketika sewaktu sujud, sewaktu i'tidal, kita berdiri balik. Yang ini adalah rukun di dalam rukun salat yang kita ada. Paling kurang dengan lafaz subhanallah. Hampirlah 3 saat, 4 saat mesti berhenti. So jangan terlalu laju. Kita boleh gunakan lebuh raya expressway. Tapi dalam solat kita janganlah terlalu ekspres. Jangan terlalu jadi train bullet kan, laju sangat, terlalu laju, akhirnya tak sah solat yang kita lakukan. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada kesalahan yang ketiga. Apa kesalahan yang biasa yang wanita lakukan, iaitu seorang wanita itu dia tidak menutup aurat dengan baik di dalam solatnya. Orang perempuan kan lebih banyak aurat dia berbanding dengan lelaki. Lelaki kalau dia angkat dia punya kain pelikat dia tu, gulung-gulung nak angkat ke atas, sah juga solat dia. Tapi tak beradab lah kan. Kau kalau nak keluar kamar air lagi kan, pakai baju lengkap, tapi nak solat, yang sini terbuka dan sebagainya. Tapi dari sudut rukunnya ataupun dari sudut syarat sah solatnya, cukuplah, kerana hanya perlu ditutup dari pusat ke lutut. Orang perempuan? Pusat lutut juga? Boleh lah. Boleh. Ada juga perempuan pusat ke lutut tapi dia hamba. Kalau hamba boleh. Hamba. Tapi sekarang tak ada hamba dah. So kita semua merdeka. Merdeka. Kita memiliki diri kita sendiri. Maka semua aurat kita seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan kecuali telapak tangan dan muka kita. So yang lain itu semua kita perlu make sure supaya sebelum kita masuk salah tadi, memang aurat kita itu tidak nampak. Ada orang kadang-kadang pada kaki lah, pada kaki. Mungkin kainnya pendek. Masa dia berdiri okey lah. Tapi masa dia sujud, masa dia sujud tu yang nampak kan dekat belakang dia tu. Jadi sebelum kita solat tu, kita tengok dahulu bagaimana kita punya pakaian kita. Kalau memang pendek, pakai stokis kan? Pakai stokis siap-siap. Ataupun kita punya apa lagi, mungkin kenipisan. Tapi alhamdulillah sekarang ni telekung-telekung semua tebal kan. Semua macam-macam jenis. Kalau zaman dulu ada satu je, yang cotton tu kan, kain cotton nipis sangat tu, dah lah warna putih. Warna putih nipis pula tu. Bila kita pakai tu, memang kita boleh nampak dah bentuk tengkuk kita ni kan.
nampak bentuk tekuk kita. Jadi yang tu boleh dilihat dahulu sebelum masuk solat. Supaya apa? Solat kita diterima oleh Allah dengan mengikuti syaratnya, iaitu menutupi aurat. Aurat apa? Aurat kalau semayang tak ada pakai kita kata telekung, make sure supaya lengan ini kan, kadang-kadang baju kurung kita dia akan terturun. Allahu Akbar. Jadi mesti tidak nampak pada lengan. Kalau ibu-ibu boleh tengok bila pergi berjalan lah, bila pergi berjalan luar negara, jarang sekali orang masyarakat yang ada libas ataupun pakaian rasmi untuk solat. Dia ada, tapi kadang-kadang ada orang yang pakai, tapi jarang orang selalu pakai. Macam kita kat Malaysia ni, kalau kat kedai-kedai ataupun dekat pasaraya memang ada telekung. Memang ada telekung. Tu pakaian rasmi solat kita lah. Tapi kalau di luar sana, kita boleh tengok diorang akan solat dengan apa yang diorang pakai. Al-muskilahnya, al-masalahnya, dia punya baju dia tu tak lengkap. Betul tak? Baju dia dari sudut tak, kalau macam kita punya macam ibu-ibu yang dengan tudung dah ke bawah kan, memang tinggal pakai stokin je, bolehlah solat tu. So pakaian mereka kita tengok tak kena. Anak-anak muda kita kan, kadang-kadang tangan ni pun nampak, kadang-kadang atas anak tudung tak pakai. Jadi nampaklah rambut-rambut tu. Yang tu tak boleh. Tapi ada yang solat. Sebab kita tengok tu, diorang boleh pula diorang solat macam ni kan. Dengan pakaian yang ada. Kita kalau nak solat dengan pakaian yang ada, kita akan pakai pakaian yang ready for solat. So sebelum kita keluar tu, ni memang dah sesuai ni, dah tak payah telekung dah. Kalau macam tu pun boleh. Tapi anak-anak muda kita di luar sana, ini sangat-sangat kita kata sangat-sangat biasa ibu-ibu. Solat dalam keadaan auratnya tidak sempurna. Kalau di tempat yang bukan Islam lagi, tempat yang bukan Islam. Ini saya cerita tadi negara Islam, tapi negara Islam yang telah dijajah, yang moden. Antaranya kalau ibu-ibu boleh pergi tengok kat Turki sendiri. Turki ibu-ibu Turki moden. Apa lagi? Iraq, kalau kita tengok negara Islam kan, negara Islam, tapi modennya, ya Allah ya Tuhanku. Bila dia moden ibu-ibu, pakaian pun moden. Sampai solat tak? Solat. Tapi solat dalam keadaan, ya Allah Tuhanku, kita rasa macam tak sempurna je kan? Tak sempurna lah pada mata kita. Patut dia tidak begitu. Sebab mereka akan keluar dan dia akan sembahyang dengan pakaian apa yang dia ada. Saya belajar di Mesir pun sama juga. Negara yang Islam yang moden, pakaian pun dah tak samalah, bukan pakai jubah lagi macam zaman dahulu. Lepas tu kadang-kadang rambut pun keluar. Solat buat tu tolak-tolak macam tu, dia tak boleh. Yang ni satu perkara yang sangat rugi bagi wanita yang menunaikan solat tapi auratnya tidak dijaga dengan baik. Nombor 3 yang tu Nombor 4 yang kita nak sentuh bersama, iaitu makeup yang menghalang air untuk sampai pada kulit kita. Ini syarat dalam sahnya wuduk, mesti air sampai kepada kulit kita. Dalam kita membasuh muka, dalam kita membasuh tangan, kita membasuh kaki, tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai. Dan bila kita sebut makeup, di muka lah. Makeup muka, tak ada pula orang pakai makeup kat kaki itu pakai inai lah. Inai pun boleh jadi juga. Inai sekarang ni ada macam-macam. Inai yang celup. Kalau zaman dahulu orang nak buat inai, tong kan. Lepas tu macam-macam lah, ambil arang lah. Ada yang ambil nak bagi bagi lekat, letak dengan nasi lah sebagainya. Sekarang senang je kan. Masuk tangan celup je. Dan di sanalah cabaran sebenarnya. Sebelum kita nak pakai tu, kita make sure dulu perkara tersebut ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk inai tersebut tidak menghalang air untuk sampai kepada kulit kita, kuku kita. Ini semuanya anggota-anggota yang memang anggota wuduk. So, dia sangat-sangat utama. Begitu juga inai rambut. Yang inai rambut ni, ada orang dia inai rambut, dia masalah tang mana? Masalah tang ambil mandi wajib. Mandi wajib tak sah, habis ibu-ibu. Semua tak sah.
Walaupun berialah dia wuduk, tapi masalah mandi wajib. Ini pun kita nak sentuh juga kejap lagi. Kesalahan yang seterusnya iaitu bab mandi wajib. Mandi wajib tidak bersuci dengan betul sewaktu ataupun selepas haid dan nifas. Kerana apa? Itu adalah miftah. As-salah, miftah, al-taharah, miftahus salah. Salat itu ataupun taharah itu ialah dia kunci kepada sahnya ibadah, sahnya salat. Kalaulah taharahnya tak settle, maka kunci tu hilang. Kunci hilang, tak dapatlah masuk rumah tu. Maka tak dapatlah kita menunaikan dengan baik ibadah-ibadah yang kita ada. Okey? So kita ambil dahulu bab makeup tadi ya. Yang keempat iaitu makeup. Makeup suatu yang kita gunakan untuk kita berhias ini suatu perkara yang memang sangat dekat dengan wanita. Salah ke ustazah saya makeup, saya pun makeup juga. Kita makeup adalah untuk keselesaan dan diri kita dan orang yang memandang kita. Muka berminyak muka. Lepas tu nak duduk depan orang, kadang-kadang bukan sekadar berminyak, dan kusam, dan membersihkan wajah adalah salah satu daripada perkara yang kalau kita tengok para anbiya, para nabi-nabi ni, mereka ini memang cantik, handsome lah kita kata. Para nabi-nabi ni memang handsome. Maksudnya apa? Keterampilan mereka sangat-sangat membawa suatu ciri yang memudahkan orang menerima dakwah. Orang nak terima dakwah kalau kita busuk, ibu-ibu, orang pun jauh kan. Kalau kita sampaikan dakwah, baju kita compang-camping ataupun baju kita tak semenggah, orang pun rasa macam kenapa dia nak ni, dia pun tak settle, management diri dia pun tak okey. Sebab tu para nabi Allah pilih yang paling sempurna luarannya. Dan bukan sahaja sempurna luarannya, tapi cantik daripada keluaran yang kita kata macam baju, macam bagaimana Nabi SAW sendiri bajunya memang cantik, bajunya terletak, bila mukanya handsome, bajunya bersih. Wathiyabaka fatahhir. Allah kata sebelum kamu nak sampaikan dakwah kepada umat ni, bersihkan baju kamu. Maksud dia keterampilan yang membawa imej Islam yang baik. Dan ibu-ibu, kita make up boleh, tapi jangan sampai make up ke arah kepada tabarruj yang membawa kepada menarik perhatian orang lelaki apabila memandang, membawa kita kata pintu fitnah. Dan kemudian ditambah lagi make up tersebut make up yang tidak telus air. Dia dah make up dan kemudian ataupun dia belum make up lagi. Dia make up dulu, dia make up dulu. Kemudian kita bersihkan make up, kita nak solat. Tapi bersih make up tadi tak bersih, maknanya tak habis. Dan kemudian kita solat. Kita wuduk dan kita solat. Dan takut-takut wuduk kita tadi tak sampai kepada wajah kita, kepada muka kita. Kenapa? Dia menghalang air untuk sampai kepada kulit kita. Maka pada saya, ibu-ibu, mudahnya pilihlah makeup yang tidak terlampau pun kita kata tebal sangat. Saya tengok, ya Allah, orang makeup berlapis-lapis kan. Dia ada apa orang kata layer dia tu lebih daripada kek lapis lah. Kan? Lapis ni. Ada lagi. Yang mata lain. Yang pipi lain. Yang atas lain. Berlapis-lapis. Jadinya, bila berlapis-lapis itu, kita tengok terlalu tebal. Dan bila terlalu tebal, kita nak solat 5 kali ni sehari. Ke dia tak kencing? Kena pick up macam tu, jaga wuduk 5 waktu. Tak tahulah kan. Tapi saya rasa pastinya dia memerlukan dibersihkan pada setiap waktu. Rajin sangat ke dibersihkan ataupun akhirnya nanti datang malas untuk bersihkan dan akhirnya meninggalkan salat kerana makeup. Na'udzubillah min zalik. Jadi mestilah berpada-pada, berpada-pada sewaktu kita menggunakan alat tadi, biar alat tadi
bahan material yang kita gunakan itu tidak menghalang air, boleh cek dahulu. Antara yang paling mudah lah kita nak cek ibu-ibu, letak je kertas. Lepas tu contohnya kan kita ada eyeliner kan. Eyeliner ni gores sikit dekat kertas tu, cuba letak air dekat atas dia, air tu tembus ke tak? Nak tahu dia tembus air ataupun air tu, kita panggil istilah dia apa? Kalis air. Kalis air ataupun tidak. Kalau dia dah kalis air, alhamdulillah, sekurang-kurangnya kalau letak pun dia akan sampai jugalah. Gincu pun sama, betul tak ibu-ibu? Ada gincu yang kalau pakai tu, ikutlah dia minum banyak mana pun, relax je. Maksudnya dia tak kalis air lah. Kita pula pakai, dah kita pakai tu, wah senang kita kan, tak payah nak tambah-tambah. Tapi bila wuduk, adakah kita wuduk tu bersihkan betul-betul? Kalau kita bersihkan betul-betul, itu yang sepatutnya lah, dan itu yang terbaik. Tapi kalau untuk berhati-hati, pilihlah yang tak berapa kita kata firm sangat. Begitu juga dengan bedak-bedak dan sebagainya, macam-macam lah dia punya foundation. Sebelum nak pakai makeup tadi tu, biarlah dia yang mudah untuk dibersihkan, untuk menjaga solat kita, menjaga kesahan wuduk kita, dan akhirnya solat kita jadi sah. Kalau saya, memang saya pakai Nur Aisyah. Apa sah? Sebab memang kalau ni saya punya eyeliner ni, pakai tangan je, ambil air kan, bila dah ni pakai tangan je dia boleh tercabut. Dia memang sangat-sangat, sebab tu dia punya kita kata tema tagline dia mesra wuduk, mesra wuduk, sebab dia memang sangat-sangat dengan air pun dia boleh tertanggal lah. Baik, itu nombor 4 iaitu makeup yang menghalang air untuk sampai kepada kulit. Nombor 5, tidak bersuci dengan baik selepas haid dan nifas. Okey, sewaktu kita haid, sewaktu nifas, ataupun kita melakukan antara 6 perkara yang menyebabkan kita wajib untuk mandi wajib, berjunub dan sebagainya. Bila kita nak mandi wajib tersebut mudah. Syarat ataupun rukun mandi wajib 2 je, iaitu yang pertama, memastikan kita ada niat. Niat nak mandi wajib. Ini dah niat ke belum niat ni? Bila dah niat, alhamdulillah. Yang kedua, memastikan air sampai ke seluruh tubuh badan. Itu sahaja. Meratakan air pada seluruh tubuh badan. 2 sahaja. Jadi, make sure lah supaya mana-mana lipatan dalam kita solat, kita mandi wajib, bila kita berdiri, ada tempat yang tertutup, betul tak? Ada tempat yang tersembunyi. Jadi, kita berdiri, sampaikan mana-mana yang dah terbuka tu, kita sampaikan air, dan kemudian kita cangkung untuk kita sampaikan mana tempat-tempat yang terlipat tadi. Pada pelipat perut, perut besar kan, perut berlapis, lipatan-lipatan tu kena pastikan air sampai. Lepas tu kita cangkung, lipatan-lipatan yang tak nampak waktu berdiri, tertutup waktu berdiri, biar sampai air. So kenakan lagi air sewaktu kita duduk, supaya tak ada tempat pun ketiak apa semua ni, belakang lutut, lipatan-lipatan tu semua itu mesti kena sampai air. Sebab tu orang Muslim dia sangat menjaga tubuh badan dia. Tak ada benda lain lah yang kita diamanahkan untuk kita buat melainkan daripada tubuh badan ini, kerana tubuh badan inilah yang kita akan bawa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ataupun mandi wajib dengan baik akan menyebabkan solat kita nanti dalam keadaan yang bersih ataupun suci, kerana suci dan bersih adalah syarat untuk diterima solat tersebut. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita melihat daripada imam melakukan kesalahan. So, apa yang diperlu lakukan oleh wanita? Ada wanita yang dia pun tegur imam, dalam keadaan imam buat salah, dia tegur imam. Yang ni kesalahan yang tak sepatutnya lah seorang wanita lakukan. Bukannya dia tegur imam, dia boleh tegur imam, tapi cara dia dengan orang lelaki berbeza. Orang lelaki dia sebut apa ibu-ibu kalau imam salah?
Subhanallah, dia tasbih. Yang subhanallah, nak bagi tahu kat imam salah rakaat ke, salah baca ke, ataupun nampak aurat ke, dia sebut macam tu. Tapi orang perempuan dia buat apa? Dia tepuk. Bukan tepuk macam ni. Bukan macam tu kan. Tepuk je saja di belakang kan. Tepuk di belakang tangan kita untuk memberi isyarat kepada imam bahawa dia sedang ada kesalahan lah yang dia lakukan. Ini kesalahan juga yang dilakukan oleh wanita di dalam solatnya, iaitu memberi tasbih, memberi ataupun membaca tasbih ketika imam melakukan kesalahan. Ya. Dan perempuan sepatutnya hanya menepuk sahaja. So orang perempuan dia menepuk dalam keadaan imam tadi adalah bukan mahram dia. Macam dekat surau, bukan mahram, tak kenal pun siapa kan. Jadi iaitu dia perlu tepuk. Tapi sekiranya imam tadi perempuan juga, so perempuan juga kita nak cakap tasbih ke ataupun nak tepuk? Tepuk jugalah ustazah, dah perempuan tepuk kan. Kalau sama-sama dengan perempuan, tak ada masalah, boleh kita tasbih. Ataupun yang imam tadi suami kita. Sebab saya ditanyakan satu soalan oleh satu jemaah, dia tanya begini, ustazah, kalaulah suami kita jadi imam, lepas tu suami kita terlupa baca kan, baca kul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa-jumpa lakum dinukum waliyadin kan, duk pusing-pusing. Saya ni tahu ustazah, tapi macam mana saya nak betulkan kan, dia nanti kan sepatutnya dia lelaki, saya perempuan, jadi boleh tak saya betulkan ustazah macam tu? Ini soalannya. Soalan bagus juga ni. Tapi saya tak boleh jawab, dan akhirnya kami pergi rujuk kepada Syekh Haida, mufti, antara mufti Mesir dan Mesir pula, Yaman, dan kemudian kami dapat jawapan dia, apabila seseorang makmum itu dia adalah mahram ataupun suami dan isteri kepada imam tadi, maka tak ada masalah untuk dia betulkan bacaan. Sebab apa? Tidak ada aurat. Tak adalah suami dia dengar suara isteri dia, aduh sedapnya suara isteriku. Tak adalah kan dalam sembahyang macam tu kan. Tapi kalau di dalam kita kata bukan imam, di situ mungkin akan menjadi pintu fitnah kan. Alah sedapnya suara Cik Tun tu. Macam tu kan. Dia akan buka pintu fitnah. Kita tak tahu dah hati lelaki macam mana. Tapi kalau dia isteri kita, dia suami kita, tak ada masalah untuk kita betulkan bacaan. Maka kalau dia tersalah juga, dan contoh kita nak kata dia terlupa nak rukuk, lepas dah dia Al-Fatihah tu terus dia sujud, boleh kita sebut subhanallah. Kita boleh tegur dengan suara seperti mana kalau kita salat dengan perempuan boleh tegur subhanallah. Kalau dengan lelaki, baru lelaki yang bukan mahram, barulah kita hanya tasfiq yad, ataupun kita menepuk tangan sahaja, menepuk tangan belakang. Okey? Jom kita, apa lagi yang boleh kita senaraikan? Ini dah berapa dah ibu-ibu? Sekarang yang ke-6 dah kan? 6 dah. So kita pergi yang ke-7. Yang ke-7 ialah sekarang yang ke-6 sekarang yang ke-6. Okey. Yang ke-6 ialah orang perempuan dia tidak merapatkan, ini kita panggil apa ketiak lah ya. Dia tidak merapatkan tangannya, menutup lah tangannya ketika solat, terutama ketika sujud dan ketika takbiratul ihram. Begitu juga waktu dia rukuk. Okey? Untuk orang perempuan itu bezanya dengan orang lelaki. Bezanya orang lelaki, sifatnya, prinsip dia terbuka. Apa dia terbuka? Allah kan? Terbuka sini. Lepas tu waktu dia rukuk pun sama juga. Allah. So dia punya ketiak sini, dia kat sini ada ruang, ya, ada ruang kat sini. Dan kemudian masa dia sujud pun sama juga, tangan dia terbuka. Untuk orang perempuan, ya, dia sifat dia tertutup. Tertutup dia sewaktu dia nak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ni dia tak angkat macam ni. Kan mengepak nampak kak kan. Orang lelaki mengepak, orang perempuan tak mengepak. So setakat mana yang sampai tangan kita ni, dengan syarat apa? Dengan syarat kita punya ketiak ini tertutup. Itulah cara orang perempuan mengangkat takbiratul ihram.
Nah, takbiratul ihram yang wajib dekat mulut. Tapi ni sunat kan? Tapi sunat ni kalau kita nak buat juga dengan keadaan tertutup. Ini untuk perempuan. Dan kemudian waktu dia rukuk. Waktu dia rukuk, tangannya dirapatkan ke perut dia. Tangan dia tak ada ruang tapi dirapatkan ke perut dan kemudian dia pun rukuk. Begitu juga sujud, ya, dirapatkan ke perut dia dan kemudian dia pun letaklah kepala dia ke bawah. So yang keenam ialah perempuan, kesalahan yang biasa dilakukan oleh perempuan ialah tidak menutup ataupun membuka tangan dia sewaktu solat, dan ini kesalahan yang sangat-sangat biasa dilakukan oleh wanita, dan sama-samalah kita memperbaiki kita punya solat kita supaya dia menjadi suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh ibu-ibu, membawa najis bersama dalam solat. Membawa najis bersama dalam solat. Biasa yang sukar sangat kita jaga ialah najis yang keluar daripada rahim kita ni, daripada faraj kita. Kita kan ada macam-macam cecair, cecair yang keluar daripada faraj kita. Dan wanita ni dia bergantung kepada individu masing-masing. Ada orang yang kering, faham ibu-ibu, orang yang kering. Ada orang yang memang jadi basah, ada je cecair ataupun rembesan yang keluar daripada faraj. Jadi kita kena kenal diri kita. Kita kena kenal kita ni bagaimana. So katalah kita ni orang yang jenis banyak keluar mazi. Mazi, wadi, mani. 3 jenis cecair yang keluar daripada faraj perempuan. Kalau dia keluar wadi, biasa wadi ni dia keluar selepas kita buang air kecil. Lepas kita buang air kecil, dia akan keluar cecair putih, yang mana dia dikira sebagai najis. Yang kedua iaitu mazi. Mazi ini waktu kita penat dia keluar, banyak keluar. Kadang-kadang awal syahwat, pembukaan syahwat pun dia keluar mazi juga. Orang sebut dia sebagai suatu yang pelincir lah untuk memudahkan proses bersama dengan suami. Tapi dia akan keluar walaupun tak bersama, tapi akan keluar apabila mula sahaja syahwat tersebut, iaitu mazi. So mazi juga najis. Dan yang ketiga, mani. Mani keluar kemuncak syahwat. Syahwat dah berada di kemuncak klimaknya baru dia akan keluar. Tapi yang mani ini tahir ataupun suci. Sebab apa suci? Kita bagi soalan cepu cemas. Kenapa pula mani suci, yang mazi tadi tu najis? Wadi pun najis, ada ibu-ibu? Ada sahabat-sahabat yang nak bagi jawapan? Apa logiknya mani tu jadi suci? Sebab betul. Tepat sekali Kak. Kan jadi orang. Kalaulah mani tu pun najis ibu-ibu, kita ni najis belaka semua. Sebab mani jadi orang. Maka automatik apabila kita tak tahu mana satu mani kita yang jadi orang, yang tak jadi orang kan, maka dikategorikan. Para ulama kata mani itu dia keluar, dia akan menyebabkan seseorang tu hanya perlu mandi wajib, tetapi dia tidak berada dalam keadaan hadas kecil. Nampak tak? Contohlah orang lelaki dia duduk dekat, dia ada wuduk kan, pada solat dia pergi sandar dekat dinding ni, sandar kat dinding ni, dia mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani. Dia punya wuduk dia tak bergerak punggung, jadi wuduk dia tak batal lah ibu-ibu. Wuduk dia tak batal. Tapi sebab dah keluar mani, takkan wuduk tak batal? Sebab keluar mani-mani tu dia tidak najis, maka yang dia perlu adalah untuk mandi hadas besar. Tapi hadas kecil dia tidak perlu, iaitu wuduk lah. Tak perlu wuduk tapi perlu mandi wajib. Dia lain macam sikit apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu manusia ini tahir, suci, dia akan bagi kesan kepada hukum-hukum yang lain lah. Baik. So orang perempuan dia ada rembesan-rembesan
kadang-kadang remesan-remesan tersebut melekat pada suara dalam. Sama ada yang pertama, dia memang tak bercebok pun. Bila dia tak cebok, dia nak wuduk, dia nak solat, dia pergi ambil wuduk. Apa masalah dia, ibu-ibu? Masalah dia apa tang situ? Masalah dia tak istinja. Istinja, dia bukannya wuduk tu boleh angkat istinja. Istinja ni apa? Istinja ni maksudnya seseorang itu keluar sesuatu pada kubul dan dubur. Iaitu dia hadas kecil. Bila dia hadas kecil, keluar pada kubul dan dubur tu kena dibasuh. Bukan basuh muka. Basuh kita punya kemaluan dulu. Kemaluan tu perlu dibasuh. Ataupun kita sebut istilah ni kena cebok dulu. So kenal diri. Saya tak kata untuk semua. Ada orang kata kalau nak solat mesti kena cebok dulu. Kalau tak cebok tak sah. Kita tak kenal orang. Sebab orang ni jasad dia lain-lain. Satunya pemakanan dia pun lain-lain. Betul tak ibu-ibu? Kita pun kadang-kadang kalau rajin sikit makan madu, kering lah. Tapi kalau makan berangin je, makan yang sejuk-sejuk je, mulalah basah. Betul tak? So kita pemakanan kita pun kadang-kadang akan ubah situasi kita. Jadi saya tak begitu. Saya tak kata macam, contohlah kan, kalau cari ke internet memang sangat glamour. Bila seorang ustazah tu berjalan dengan ada anak-anak dara ni dekat mall, lepas tu dia dah tengok orang ni berjalan ke sana kemari, nak solat dia terus pergi wuduk. Dia kata, awak ni tak cebok dulu, tak sah awak pun solat. Awak kenal ke macam mana diri orang tu? So saya kata tak, setiap orang tahu diri dia. Ada orang dia tahu saya ni memang rasa macam basah, ada benda keluar. So cebok dulu. So jangan terus sahaja. Okey, kita dah pukul 9.30 sebab saya perlu ke UK Perdana. Saya memang, ibu-ibu, saya minta maaf. Sepatutnya memang kita hari Ahad. Tapi saya ada janji dengan orang lain hari Ahad. Dan terpaksa pula saya dahulukan dia. Tiba-tiba, ya Allah ya Tuhanku, tiba-tiba orang tu untuk kuliah esok batal pula. Saya segan pula nak cakap dengan Puan Hairin. Nak tukar balik esok. Ya Allah, Tuhanku. Alhamdulillah, ramai sangat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton di online, yang sedang menonton. Nanti ibu-ibu pun boleh tengok balik dekat page saya, Ustazah Nurul Hidayah. Kita dah nak habis, tapi makin ramai yang bersama. Alhamdulillah. Sekarang tadi nombor berapa? Kita habiskan sikit. 7 dah kan? Sekarang 8 dah. Okey, so sekarang kita masuk ke 8, iaitu menghadap kiblat. Bila kita sebut menghadap kiblat, kita solat ni dia bukannya menghadap kiblat tu dalam sebut je lah menghadap kiblat, dah kiblat situ ni. Dia anggota kita, terutama dada kita menghadap kiblat. Tangan kita waktu kita angkat takbir ni, ada orang kadang-kadang angkat takbir macam ni, Allahu Akbar, ataupun Allah, kan, tak tenaga rasanya kan. Kalau askar dah lama dah kena tembak ni kan. Allah, ini ni telapak tangan kita ni pun mesti menghadap ke kiblat, ya. Jangan macam ni, tapi dibuka dan rapat jari-jarinya, ibu-ibu. Jari-jari rapat. Kita tak buka macam ni lah, Allah, tak rapat. Kalau sampai, saya ni tangan pendek. Tangan pendek saya tak sampai. Sebab apa tadi? Kita nak jaga yang sini ni. Yang sini nak tertutup. Jadi di mana ibu-ibu boleh sampai tangan ni? Kalau siapa yang tangan dia panjang, mungkin boleh sampai ke atas, okey lah. Macam saya pendek, so saya boleh sampai kat sini saja. So yang kita nak jaga yang utama, yang ni tutup lah sebab kita wanita. So kalau boleh sampai macam ni, okey, tak ada masalah. Orang lelaki dia macam ni sebab dia boleh sampai atas ni dia, sebab dia buka sini kan. Okay? So jadi apa yang nak kena ngadap kiblat ni ialah dada kita ngadap kiblat, muka kita ngadap kiblat, tangan kita, telapak tangan kita waktu takbiratul ihram ngadap kiblat. Kita sujud, ibu-ibu, kaki kita tu, ibu jari kaki yang kita lipat tadi tu, itu pun menghadap kiblat. Waktu kita duduk tahiyat akhir, kita lipatkan. Kenapa kita kena lipat? Ibu jari itu pun menghadap kiblat. Subhanallah. So apa yang kita sedang buat itu ialah menghadapkan ke arah. Memang kita tak dapat. Jadi ada dua perbezaannya.
orang yang duduk di Mekah dan orang yang duduk jauh luar daripada Mekah. Jadi orang yang duduk di Mekah dia kena menghadap kepada Ainul Kaabah. Dia kena menghadap Kaabah lah, sebab tu akan jadi keliling, ya. Dia akan menghadap ke Ainul ataupun Ain Kaabah tu sendiri. Tapi siapa yang berada di luar daripada Mekah, maka yang dia hadap adalah sudut Kaabah. So kita akan cari di manakah kiblat tadi mengikut kepada kompas, di manakah Mekah. So arah tadi yang kita ngadap, dan bukan sahaja dada kita, anggota-anggota yang kita buat tu make sure supaya tidak beralih, ya. Kalau beralih tadi dada ibu-ibu, boleh batal solat. Dengan sengaja lah, kan, tiba-tiba nak ambil barang pula macam tu, kalau sengaja. Kalau tak sengaja, tu tak apa. Contoh ada orang tolak pula kita, sampai kita terpusing, kan, iaitu tak sengaja, tak apa, boleh teruskan salat. Ni nombor 8, iaitu kesalahan, ya, yang kadang-kadang berlaku, kita tidak menghadapkan sebahagian daripada perkara tu menghadap kiblat. Dan nombor 9, iaitu ibu-ibu, seseorang yang salat dalam keadaan dia tidak bersedia untuk salat, ya. Dia tak sedia untuk salat, dia solat tu macam dah kena buat, tapi tak berasa pun dia adalah sedang solat. Kenapa? Solat ini dia perlu kepada i'tiqad. Setiap perbuatan dia tak boleh niat untuk yang lain. Contoh ibu-ibu, dia nak rukuk, ya. Dia nak rukuk sambil-sambil ataupun sujud lah, sambil-sambil nak ambil barang jatuh. Katalah dia pakai nama brush ni, brush jatuh. Sambil-sambil rukuk nanti ambil barang lah, kan. Dia boleh sambil tapi tak boleh niat untuk ambil barang. Setiap perbuatan tadi, i'tiqad dia mesti i'tiqad ataupun kepercayaan dia, keyakinan dia, aku sedang solat, aku sedang rukuk, aku sedang sujud, bukan nak ambil barang, bukan nak alihkan barang. Jadi tak boleh sambil-sambil ataupun tak dengan niat. Sila ibu kita. Kita boleh betulkan, tapi jangan niat sebenarnya aku nak betulkan ni. Kita niat adalah untuk rukuk, lepas tu kita sambil betulkan, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan niat untuk niat kejap lagi aku nak betulkan, macam tu. Bahaya. Sebabnya salah satu daripada juzuk sahaja niat kita nak benda lain kerana nak betulkan, kerana nak ambil barang, kerana saya sebenarnya nak sihat. Ada tak orang solat macam tu? Ada orang solat sebab apa? Dia belajar dah, kan, solat saintifik. Solat ni dapat masukkan oksigen ke otak, nanti tak kena sakit kecil manis lah, macam-macam, kan. Dengan pergerakan dalam solat, habis ibu-ibu solat dia. Sebab apa? Nak sihat. Maka dia tak dapat solat kerana Allah. Jadi solat jangan tak bersedia untuk solat. Bersedia daripada sebelum, dan setiap ibadah, setiap pergerakan itu adalah solat yang kita sedang lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nombor 8, ya. Sekarang nombor 9, 9 dan 10. Okey, 9 dan 10 yang dua lagi Ustaz dah panggil dah, kan. Sekarang nombor 9, Sekarang nombor 10, yang terakhir lah. Yang terakhir. Okey, yang terakhir ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, nombor 10 dalam kita salat, make sure supaya kita kenal mana satu yang wajib, mana satu yang rukun, mana satu yang sunat. Sebab tu kena ada ilmu. Kalau kita hangkum sekali, semuanya yang buat ni dah memang macam tu daripada dulu solat dia, kita pun buat semula, boleh jadi kita tidak menepati syarat setiap solat tadi tu, mengetahui beza mana yang rukun, mana yang solat. Ini ada diterangkan di dalam buku Safinatun Najah. Pada syarat-syarat solat tersebut mesti kenal yang wajib dan yang sunat. Contoh takbiratul ihram, dia tahu yang wajib adalah rukun qauliyah, dia bukan rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah ni sunat. Yang rukun contohnya Assalamualaikum warahmatullah. Okey? Yang mana yang qaul, mana yang rukun, mana yang sunat? Assalamnya ke ataupun tolehnya? Assalamnya yang rukun, yang tolehnya sunat. So kena tahu
Jangan rangkum semua ada buat memang ni memang solat. Ya, dia solat tapi ada beza di antara wajib dan sunat. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ibu-ibu. Saya minta maaf saya nak buka soal jawab tadi 9 suku tapi dah terlajak perahu kan. Terlajak perahu boleh diundur, dah terlajak 9.40. Saya terpaksa gerak. Terima kasih banyak ibu-ibu, terima kasih yang menonton. Jangan lupa untuk sama-sama like dan follow. Kita ada kuliah lagi selepas ini di UK Perdana dengan tajuk Cahaya di Sebalik Wuduk. Kita nak bincang, sambung pula. Kita cerita pasal solat, kejap lagi kita cerita pasal wuduk. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, dalam buku ni kita ada kepilkan bonus doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana kita nak jadi orang yang sentiasa menunaikan solat beserta anak kita. Boleh dapatkan buku petunjuk Nabi ni, harga dia 49.90 sen. Kita bagi pada Surah Darun Najah RM45 sahaja. Dan di luar hari tu sebenarnya Maulidul Rasul, jadi kami bawa lah barang-barang yang nak menghebatkan sunnah ni, antaranya perfume. Ni perfume khemah sesuai lelaki dengan perempuan. Madu-madu ni siapa yang dah cuba boleh rasa, boleh cuba. Dan madu-madu yang kita bawa adalah daripada Yaman dan ada kurma juga dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.